Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah SWT pada hari ini 5 Ramadan 1443 bersama dengan 7 April 2022. Terlebih dulu saya mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Seri Profesor Dr. Awang Seharian, Pengarah Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Tuan Syed Kamrul Zaman Syed Kabir, yang di-Pertua Persatuan Falak Syariah Malaysia, serta sidang penonton yang menonton wacana falak ini melalui Facebook dan juga YouTube Atma. Selamat datang saya ucapkan ke siri wacana falak Atma, anjuran bersama Persatuan Falak Syariah Malaysia, Akademi Falak Malaysia dan juga Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk makluman, ini adalah merupakan siri wacana falak kali yang kedua. Sebelum ini pada bulan yang lepas. Dan ini adalah siri yang kedua dengan tajuk wacana kali ini, Sains Takwim Hijrah Sejagat. Dan ini adalah merupakan kesinambungan daripada siri wacana yang pertama, yang itu berhubung dengan tajuk yang pertama ialah ke arah penyatuan takwim hijrah sejagat. Dan ini adalah satu persoalan yang menarik, kerana bolehkah menjadi realiti takwim hijrah ini dapat menyatukan seluruh umat Islam di dunia Islam pada hari ini. Hari ini kalau kita lihat kita di negara kita 5 Ramadan 1443, sedangkan ada beberapa negara lain hari ini sudah pun 6 Ramadan 1443. Walaupun negara itu berjiran satu sama lain, tetapi memiliki tarikh yang berbeza. Jadi adakah ini boleh menjadi satu realiti bahawa kita dapat menyatukan penggunaan takwim hijrah sejagat. Jadi untuk itu bersama kita adalah seorang ahli panel yang akan membincangkan tajuk ini dari segi perspektif sains, iaitu Profesor Madya Dr. Abdul Halim Abdul Aziz, yang merupakan Profesor Madya Kehormat Universiti Sains Malaysia. Jadi sebelum itu saya perkenalkan tentang ahli panel kita pada pagi ini. Dr. Abdul Halim adalah merupakan ahli panel pakar falak JAKIM dan juga merupakan ahli jawatan kuasa Persatuan Falak Syariah Malaysia dan juga merupakan ketua eksekutif di Safa Center dan juga pengurusi jemaah pengurusan sekolah Al-Itqan di Pulau Pinang. Beliau banyak menjalankan kajian dalam bidang falak, di antaranya ialah kaedah multi-point bagi hitungan waktu solat. Kemudian kajian permulaan waktu fajar. Kemudian kajian takwim hijrah global. Jadi saya kira banyak pengalaman yang beliau ada, dan insya-Allah pada pagi ini sama-sama kita dapat mendengar daripada doktor untuk perkongsian beliau mengenai tajuk Sains Takwim Hijrah Sejagat. Jadi tanpa melengahkan masa, saya memberi ruang ini kepada Profesor Madya Dr. Abdul Halim Abdul Aziz. Dipersilakan Doktor. Terima kasih Dr. Kasim Bahli dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini 5 Ramadan kita dapat bersama, dan saya amat berterima kasih berbesar hati atas jemputan ini kerana memberi saya ruang dan peluang untuk
berkongsi sedikit dapatan mengenai dengan takwim global dan isu-isu yang ada bersamanya yang perlu ditangani. Saya akan share slide. Okey, mohon feedback. Adakah tuan-tuan dan puan boleh lihat slide ini dan juga cursor saya yang bergerak-gerak? Boleh Doktor, boleh. InsyaAllah boleh Okey, nampak. saya Ya. teruskan. Okey. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. InsyaAllah pembentangan hari ini meliputi beberapa tajuk kecil. Pertama adalah pengenalan mengapa takwim Hijri. Nanti sebelum tu Doktor, boleh tak Doktor besarkan sikit ni page slide ni. Okey, Pergi dekat tu bawah tu, tengok persen dia, besarkan. Dia kita boleh besarkan berapa persen kita nak kan. okey. Sekarang ni dah cukup besar ke? Okey, okey, besar boleh nampaklah daripada tadi kalau besar sikit lagi. Okey. Okey, okey. Okey. Okey, boleh baca dah. Dan saya akan sentuh berkenaan dengan garis tarikh lunar, lunar deadline, yang juga dia punya selarinya ialah international deadline. So sedikit penjelasan mengenai itu dan bagaimana ia membantu dalam pembentukan takwim global. Kemudian saya akan bicara premis-premis yang diletakkan dalam pembentukan takwim global. Apa thinking di sebaliknya dan apa andaian-andaian yang diambil. Sebab kita tak boleh terus buat saja takwim tanpa memikirkan asas-asas pembentukan takwim tersebut. Dan saya akan kemukakan satu sistem takwim global 500 tahun yang boleh diperhatikan dan dilakukan analisis dan menilai kekuatan takwim itu. Dan kita akan lihat masa hadapan takwim global sebelum menutup. Okey, kita bermula dengan pengenalan. Apa itu takwim? Okey, tak apa saya skip ni. Kita semua tahulah apa maksud takwim adalah kalender. Takwim Hijri Global adalah takwim lunar tulim. Artinya kita tahu di dunia ni ada banyak komuniti yang mengamalkan takwim lunar, bulan. Tetapi banyak juga yang sebenarnya walaupun berasaskan kepada peredaran bulan, tetapi ia adalah takwim lunisolar. Maknanya dia ada umumnya menggunakan takwim lunar, tetapi dia sejajarkan dengan solar supaya dia tidak lari sangat dengan musim. Okay, dia keep to the musim. Jadi itu juga sebelum Islam di zaman Arab Jahiliyah juga menggunakan takwim lunisolar. Sebab itu dikatakan bulan Ramadan bulan panas. Sebab kalau kita sentiasa adjust, dari bulan itu berada pada musim yang sama setiap tahun. Tetapi dengan turunnya ayat 37 surah At-Taubah melarang untuk ditambahkan bulan untuk menjajarkan bulan dengan solar. Okay, so jadi kita ada 12 bulan, tapi bulan Qamari atau bulan lunar dia lebih pendek dalam satu tahun, sebanyak 11 hari begitu, dia lebih pendek. Dan disebabkan itu setiap bulan itu akan berada pada musim-musim berlainan.
Okey, itu takwim lunar kita adalah lunar tulim, dan itu setting itu dibuat dalam masa zaman Rasulullah SAW sendiri. Dengan penurunan ayat ini sudah ada satu takwim. Apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar ialah dia meletakkan where it starts, di mana ia bermula. Jadi tahun 1 dia memulakan epok lah, daripada bila tahun itu dihitung. Jadi beliau telah berbincang dan akhirnya bersetuju mengambil tahun di mana berlakunya hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. So itulah epok ya. First Hijri adalah bersabit dengan peristiwa itu. Takwim Hijri sehingga hari ini bersifat lokal, sama ada mengikut sempadan negara ataupun sempadan rantau. Jadi daripada dulu lagi. Namun kemajuan bidang komunikasi dan transportasi menyebabkan dunia menjadi semakin dekat dan perkara-perkara yang berlaku di mana-mana pun dapat diketahui. Maka dari sudut itu, sifat lokal itu perlu dilihat semula. Dan sekiranya kita boleh mewujudkan satu takwim yang seragam, global dan sistematik, ia adalah satu jawapan kepada keperluan zaman. Jadi saya menganggap ini satu perkara yang perlu diperhatikan secara serius. Juga dalam pembuatan takwim hendaklah dibuat lebih awal lagi. So bagaimana kalau dia takwim lunar, maknanya dia perlu ada hitungan-hitungannya. Jadi dalam membuat takwim kita tidak dapat lari daripada melakukan hitungan. Dia tak boleh kita tunggu bila nampak anak bulan baru kita declare okey esok mula Muharram, dan then tunggu sampai 29 Muharram check pula tak, lusa baru mula Safar dan seterusnya. Itu mungkin saya pun tak tahu nak kata, maknanya itu sukarlah kalau kita nak merancang dan sebagainya. Kalau takwim itu adalah untuk merancang, ia tidak berkesanlah kerana tidak ada keyakinan bila sesuatu tarikh itu, hari apa ia jatuh. Dan kita tidak merasakan itu sesuatu yang melakukan hitungan itu sesuatu yang salah, kerana Allah SWT sendiri menyebut dalam surah Ar-Rahman, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu beredar mengikut peraturannya. Maknanya ada peraturan yang boleh dihisap, boleh dihitung, dan memang kita boleh menghitungnya. Cuma amalan ru'yah ini ataupun amalan cerapan dalam apa-apa bidang pun, even dalam astronomi, planetary astronomy dan sebagainya, memang cerapan akan sentiasa dibuat bagi kalau berlaku error dalam hitungan, akan dilakukan correction dan pembaikan kepada kaedah hitungan sehingga menjadi lebih dan lebih tepat. Okay. Perkara yang sama juga boleh dilakukan untuk takwim Hijri. Jadi ada yang masih bertanya mengapa takwim Hijri global ataupun sejagat. Kita menjawab mengapa tidak. Mengapa tidak? Sebab ia sudah menjadi keperluan daripada komunikasi, transportasi. Kita boleh dalam hari yang sama sampai ke satu tempat yang lain, yang jauh, ribuan kilometer. Jadi takwim yang seragam, yang robust diperlukan. Jadi itu yang saya katakan ia satu tuntutan. Cuma untuk pelaksanaannya terdapat beberapa cabaran ataupun halangan. Pertama, halangan daripada fiqh sendiri, pegangan fiqh yang pada saya berbolak-balik lah. Sekejap nak ke takwim tersusun dengan hitungan. Kemudian tu kita kembali pula, tak boleh, kita kena ru'yah.
Lepas tu pergi balik, so dia pergi dan balik macam tu, tak ke mana-mana. Orang Pulau Pinang kata pimai tang tu. Jadi saya nampak kita perlu keluar daripada perbahasan ini dan terus kepada global. Kalau perlu global, apa yang kita perlu buat? Itu aja. Tak perlu lagi kita berpusing-pusing di situ. Juga perlu ada konsensus terhadap metod membina takwim global. Kalau kita nak buat takwim tempatan, tak apalah, masing-masing ada caranya sendiri. Tetapi untuk takwim global, ada perkara-perkara yang perlu diperhatikan dengan lebih mendalam. Dan yang ketiga adalah siapa nak amalkan, mestilah diterima dalam sistem pentadbiran negara. Pegangan fiqh saya tidak mahu terlalu panjang kerana bukan bidang saya. Cuma yang menghalang kalau di rantau kita ini, yang menghalang adalah konsep matlaq yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, bahawa ada matlaq dan masing-masing akan melihat pada horizon dia lah, dan dia yang menentukan sama ada anak bulan kelihatan ataupun tidak. Tetapi dalam mazhab-mazhab lain seperti di sini, mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, mereka telah mengisytiharkan bahawa tidak ada keperluan untuk matlaq ni. Okey. Dan menjadi wajib bagi semua Muslim untuk satu dunia untuk menerima mana-mana tempat yang telah melihat anak bulan. Okey. Selagi ia mematuhilah peraturan-peraturan ru'yah. Jadi ini saya petik pendapat Mufti Rafiq Osmani. Beliau adalah Presiden Darul Ulum Karachi. Ini idea beliau adalah mengenai hasil cerapan. Maknanya ada orang yang lihat di mana-mana, cukup untuk seluruh negara, seluruh dunia menerima hasilnya. Tapi idea ini boleh dikembangkan supaya dia mengikut hitungan. Maknanya bukan ada orang actually nampak, tetapi kalau dihitung dan ia boleh kelihatan di mana-mana tempat di bumi, sudah memadai untuk kita kata, kita layout kalender kita kata, okey, tarikh 1 bermula hari ini dan seterusnya. Jadi itu adalah extension lah daripada pandangan ulama-ulama mazhab terdahulu. Okey, bagi ahli falak pula, sistem takwim lunar ni, saya telah cuba macam-macam cara untuk break dia, untuk pecahkan dia. Sebenarnya dia sangat robust. Kita buat silap pun dia akan kembali betul. Dia self-correcting. Dia tahan kalau kita careless, kita akan diperbetulkan. Kerana dia ada syarat kenampakan hilal. Sama ada kenampakan dengan mata kasar ataupun kenampakan kerana hitungan, hasil hitungan. Disebabkan itu dia robust. Dan ini kita akan lihat kemudian. Bila kita cuba nak jadikan ia global, sifat robust ini amat penting. Ahli falak perlu mencapai kesepakatan mengenai beberapa perkara. Bila hari bermula, di mana ia bermula dan di mana ia berakhir. Kalau lokal tak apalah, kita kata hari bermula bila matahari terbenam di depan mata saya lah, ataupun di tempat saya, negeri saya dan sebagainya. Tetapi kalau ia global, hari itu nak mula dekat mana, kan? Jadi ini persoalan saya pun tidak bersedia menjawab, dan saya pun tidak pasti sama ada ia sangat penting. Sebab kita boleh juga buat takwim tanpa menjawab soalan nombor 1. Namun kalau kita ambil perbandingan dengan takwim Gregori, kalender hari ini yang kita pakai, Januari, Februari, Mac tu, takwim itu jelas hari bermula di orang kata apa, di longitude 0 lah. Dan dia apa ni, okey, dia hari, sorry silap, hari bermula di international deadline. Maknanya di belakang garis 0 itu, siapa yang berada selepas deadline itu,
ia memulakan hari yang baru. Tetapi waktu ditentukan oleh UTC. So kalau pukul berapa, world time ialah UTC. Jadi mungkin bab di mana ia bermula dan sebagainya itu kita boleh comply dengan international deadline. Jadi walaupun kita rasa macam natural je, kita perlu buat decision lah. Kita nak ambil di mana. Dan yang kedua adalah waktu rujukan. Juga kita lebih cenderung untuk menerima yang sedia ada, iaitu UTC. UTC adalah timekeeping yang rapi, yang dijaga rapi. Ada banyak perkara-perkara di sebaliknya yang ramai orang tidak tahu. Contohnya saat lompat. Mengapa saat lompat diadakan? Kerana putaran bumi tidak regular. Dia perbaiki. Kerana bila ada macam misalnya gunung berapi, maknanya material telah berubah. Maka angular velocity-nya berubah kerana conservation of angular momentum. Walaupun sedikit, dia boleh accumulate. Ataupun berlaku gempa, bentuk bumi berubah sikit, itu semua memberi kesan kepada putaran. Dan semua itu diambil kira dalam UTC. So ia adalah waktu rujukan yang dijaga rapi, kemudian disokong dengan jam yang accurate, atomic clock, yang dibuat secara average atomic clock di serata dunia. Okay. So saya cenderung untuk kekalkan menggunakan UTC. Kemudian lokasi rujukan bagi menetapkan di mana kita nak test bulan itu, hilal itu sudah dapat dilihat ataupun tidak. Okay. So perlu ada satu decision lah, nak locate di mana. Ada yang kata tak perlu, ada yang indicate tak perlu. Di mana-mana sahaja pun boleh. Kita akan lihat implikasinya. Dan transisi hari. Sebab bumi bukan flat. Saya harap kita semua dah sepakat. Bumi adalah spera. Maka ia perlu ada garis pemisah hari. Sebab is continuous, kita pusing-pusing. So di mana hari bermula dan berakhir. So kita sudah sedia ada persetujuan awal daripada orang-orang terdahulu dah pilih international deadline 180 darjah east ataupun west sebagai garis yang memisah hari. Dan kalau takwim hijri juga, saya mencadangkan dan saya akan menggunakan perkara yang sama, iaitu international deadline sebagai pemisah hari. Takwim global takwim global tunggal adalah berdasarkan prinsip kenampakan hilal ataupun imkanur ru'yah. Ini boleh menjadi perbahasan. Nak pakai imkanur ru'yah ke apa ke? Kenapa kita pilih imkanur ru'yah? Imkanur ru'yah means syarat bulan bukan sahaja dia lahir, dia juga mampu boleh dilihat. Kalau untuk lokal setempat, imkanur ru'yah is a reasonable assumption. Sebab orang setempat itu dia nak tahulah, dia nak pergi tengok, dia nak nampak anak bulan tu. So kita kena pilih satu syarat di mana ia potensi dapat dilihat kalau langit clear. Tetapi kalau kita nak apply untuk global, perlukah kita menggunakan imkanur ru'yah? Jadi itu juga ahli falak perlu discuss dan mencari solutionnya. Dan by necessity, memang kita kata peraturannya lah, kita tak boleh apply imkanur ru'yah everywhere. Sebab hilal lahir di satu tempat satu waktu. Tiap-tiap bulan berbeza-beza. So kalau kita nak apply imkanur ru'yah di satu tempat, di tempat lain mungkin tidak berlaku imkanur ru'yah. Jadi disebabkan itu apabila kita keyword dia ialah kalau kita nak wujudkan takwim global, dia adalah takwim kompromi.
Ia bukan takvim yang apa orang kata yang sama dengan lokal, yang memenuhi syarat-syarat penampakan dan sebagainya. Ia adalah takvim kompromi di mana setengah tempat dapat lihat, setengah tempat belum dapat lihat. Tetapi kita ambil pendapat mazhab tadi, kalau satu tempat nampak, it's applicable to all. Okay? Bagaimana kita nak guna apa interpretasinya, kita mungkin dapat lihat kemudian. Jadi saya masuk sikit dan saya akan huraikan kemudian. Syarat hilal boleh dilihat dengan mata kasar menjadi simbolik saja dalam situasi global. Hanya sebahagian tempat saja boleh. Yang kedua, kita perlu memastikan apa-apa kriteria dan apa-apa kaedah yang kita pakai, kita tidak boleh lari daripada sifat natural bulan. Dan takvim kita mestilah apabila kita jumlah 29, 30, 29, 30 dan sebagainya, kita cari average dia. Average dia mestilah sama dengan tempoh sinodik, iaitu 29.5306 hari. Kalau ia lari jauh daripada itu, ataupun persentasenya tinggi, walaupun mungkin tak sampai 10%, ia akan accumulate dan akan menggugat takvim. So apa-apa kaedah yang kita pakai, hendaklah kita make sure perkara ini. So ini satu test yang penting dalam pembentukan takvim. Juga kita perlu letakkan constraint. So ada dua approach untuk letakkan constraint, kekangan atau tidak. Tidak letak kekangan maknanya kalau hilal itu nampak di mana-mana sahaja, kita terima walaupun ada tempat yang bulan belum lahir lagi. Doesn't matter to us. Janjinya ada satu tempat. Dan mungkin satu tempat itu ialah di perairan lautan ujung sekali. Tak ada orang duduk punya tempat. Tapi di atas muka bumi. Situ yang boleh nampak. Adakah itu kita nak pakai juga? Jadi apa constraint yang kita perlu letak? Jadi saya akan membentangkan takvim yang mempunyai constraint. Okay? Dan constraint itu mungkin melibatkan penggunaan lebih dari satu kriteria yang diuji di lebih dari satu tempat. Begitu. Dan kita perlu tanyalah, perlukah tempat yang kita test itu mesti ada orang duduk ataupun dekat laut saja pun cukup. Janji ia boleh kelihatan. So this isu-isu yang perlu dipecahkanlah, didapatkan persetujuan, konsensus. Dan yang ketiga, penerimaan sejagat. Maknanya kalau kita ada takvim, siapa pun tak amalkan, maknanya belum selesai lagi lah. Saya berpendapat cara meminda takvim yang betul akan menarik perhatian ahli falak, astronomers as a whole, semua. Para fuqaha dan juga negarawan. The thing is, kita perlu produce something yang baik. Pelaksanaan mungkin secara evolusi. Kalau kita mengharapkan ada satu persidangan, semua bersetuju, hari ini besok balik masing-masing laksana, barangkali itu agak payah untuk dibayangkan. Tetapi ia mungkin boleh satu negara buat dulu, mungkin negara yang tidak ada kontrol seperti Australia misalnya, dia tidak ada kerajaan, tidak ada majlis raja-raja atau siapa-siapa lah. Jadi mereka boleh secara konsensus mereka buat keputusan. Negara-negara seperti Australia, USA, negara seperti itu, India pun boleh start dulu. Kemudian apabila ia sudah, sebab cantiknya Australia, New Zealand di sebelah timur, USA sebelah barat. Kalau mereka boleh mencapai konsensus, mungkin negara-negara in between akan mula melihat, why not kita juga ikut sama, one by one. Saya harap Malaysia antara negara yang awal lah, yang Malaysia Nusantara lah,
negara yang awal untuk adopt, dan insyaAllah ia akan berkembang. Jadi saya nampak ia lebih kepada evolusi. Dan untuk itu kita perlu popularkan, keluarkan material, sediakan takwim 10 tahun, orang boleh siasat, orang boleh menilai, boleh menyemak dan membanding dan sebagainya lah. Dan even tambah baik sebab ia adalah proses evolusi, sentiasa diperbaiki. Dan perlu disediakan instrumen khusus sebab barangkali untuk develop ini memerlukan software dan sebagainya sebab hitungan yang panjang dan sebagainya. Jadi tools itu boleh disediakan. Jadi orang yang katalah satu negara ingin melaksanakan tetapi dia tak ada tools itu boleh disediakan supaya facilitate negara itu untuk melaksanakan. Sebab kita dah komuniti global lah. Tidak semestinya satu kepakaran itu perlu wujud di tempat yang sama. Dia mungkin berada di tempat lain. Okey, so sekarang saya bicara lebih mendalam premis ataupun landasan membina takwim. So first kita agree, ini premis yang saya letak, okay? Yang tadi itu yang boleh digunakan. Saya letak dalam takwim yang saya nak cadangkan. Permulaan hari adalah tempatan dan ditanda dengan terbenam matahari. Kita keep it that way. Jadi mana-mana pun day begins sama macam tengah malam. Kalau amalan UTC, setiap negara harinya bermula after midnight. Tetapi kalau dia di Malaysia, dia UTC plus 8. Okay? Sama juga kalau kata kita dalam takwim global, tempatan lah. Di mana dia nak dia lihat matahari terbenam, itulah harinya bermula. Yang kedua, kita menerima UTC sebagai piawaian mengukur masa dan kita terima skema waktu zon. So macam Kuala Lumpur, UT plus 8 lah, sorry. Dan kita menerima ILDL sebagai garis pemisah hari dan kita menerima bahawa takwim mesti mempunyai average day 29.53059 ataupun tempoh sinodik bulan. Tambahan, kita meletakkan constraint tiada lokasi berpenduduk memulakan bulan baru sebelum istimak. Ini constraint pertama yang kita ingin letak. Maknanya tak boleh dalam kalender kita ada mana-mana tempat bulan pun tak lahir lagi, belum istimak lagi, dia dah 1 hari bulan lah. Kita anggap itu janggal lah. Dan sebab kita menerima hari bermula daripada international deadline, maka negara yang hampir itulah macam Kepulauan Fiji, Tonga, New Zealand, about 178 longitude dia, 178 east, dah hampir dengan deadline. Di situ pun mesti sudah mengalami istimak. Paling tidak hilal ada di atas ufuk ketika matahari terbenam. Dipanggil wujudil hilal. Wujudil hilal. Sama ada syarat istimak ataupun syarat wujudil hilal. Ada. So semua tempat mesti mengalami itu. Dan hal ini aspek yang paling accurate yang kita boleh buat. Sebab mengetahui waktu istimak, conjunction ataupun moonset and sunset, pukul berapa moonset, semua adalah hitungan yang boleh dibuat dengan ketepatan yang tinggi. So kepastiannya tinggi. So syarat ini menggunakan aspek certainty yang tinggi. Okay. Constraint kedua, tiada lokasi berpenduduk yang mengalami kenampakan hilal hari kedua. So bila kita buat takwim, tiba-tiba kita kata 1 hari bulan, orang tempatan di situ tengok, semalam dah nampak dah. So kita perlu set kriteria kita supaya semua tempat nombor 1 bulan sudah lahir dan bukan bulan
kedua, bukan bulan hari kedua. Ini boleh berlaku kerana conjunction berlaku bukan setiap bulan di tempat yang sama di waktu yang sama. Tak, dia berubah-ubah. Jadi perubahan itulah yang akibatkan kadang-kadang satu tempat boleh nampak satu tempat, tak boleh nampak bulan ni. Tapi bulan depan dia boleh nampak dan sebagainya. Nanti saya akan, mungkin boleh lepas ni lebih clear. Perlu ditentukan lokasi-lokasi rujukan bagi menguji kriteria. Jadi kriteria itu kriteria kenampakan. Kita perlu ada at least 2. Satu ialah yang saya pakai, dalam apabila saya develop takwim. Saya pakai yang pertama ialah di kepulauan Fiji, Tonga. Ini sebab ada orang Fiji, ada Muslim. Tonga saya cek tengok tidak tercatat lah ada Muslim. New Zealand memang ada. Jadi kawasan-kawasan itu adalah kita represent dia dengan koordinat longitude 180 darjah dan latitude 15 darjah. So di situ perlu ada wujudul hilal. Dan kriteria imkanur ru'yah iluminasi digunakan topocentrik. Maknanya iluminasi seperti mana dilihat di permukaan bumi. 0.52%. Okey. Dan saya meletakkannya di Laut Atlantik. Hampir dengan Brazil, iaitu latitude kosong, equator, dan longitude minus 30 degrees. So kalau syarat ini dipenuhi, kawasan-kawasan yang kiri daripada itu, maknanya more western, lebih mudah untuk dilihat. Okay. Perkara ini mungkin lebih jelas apabila saya bicara ILDL nanti. Mengapa? Cuma saya ingin sebut di sini, imkanur ru'yah adalah peraturan imkanur ru'yah, syarat nikah, syarat 235 ke syarat apapun, dia kepastiannya rendah berbanding dengan istimewa waktu terbenam matahari, waktu terbenam bulan. Yang itu kita mempunyai kepastian yang tinggi. Tetapi boleh nampak ke tak boleh nampak ni, it is orang kata bukannya kepastian yang tinggi. Tetapi bukan juga kepastian yang rendah, tapi ia bergantung kepada banyak faktor. Pencerapnya, lokasinya, gangguannya, absorption atmosferanya, dan pencerahan langit. Kerana kenampakan itu adalah disebabkan oleh kontras kecerahan bulan dengan kecerahan langit. So banyak faktor, and as a result kebolehan kita untuk predik adalah kurang. Kepastian kita untuk predik adalah kurang. Dan kita boleh setuju lebih daripada satu tempat untuk test kriteria dan tidak semestinya kita menggunakan kriteria yang sama di semua tempat. Okay. So kalau kita ringkaskan, hitungan imkanur ru'yah tidak dapat dipertahankan pada semua lokasi di bumi. First, yang tu kita kena accept. Kalau kita tak boleh accept itu, kita memang tidak bersedia dengan takwim hijri, takwim global. Kriteria merupakan indikator kenampakan. Tidak semestinya ia dapat dilihat di tempat aplikasinya. Maknanya kalau kita pakai 0.52% iluminasi, tidak semestinya di tempat yang kita pilih itu ia dapat dilihat. Bukan. Ia adalah indikator bahawa ia boleh dilihat dan lebih barat daripada itu, lebih besar kebarangkaliannya untuk dilihat. Jadi tempat dilihat itu mungkin depan lagi. Maknanya ke barat lagi. Konsep kenampakan hilal imkanur ru'yah yang digunakan adalah yang longgar. Sebab imkanur ru'yah ni kita kata seolah-olah kita dapat nampak. Kita letak satu syarat. Kita boleh letak syarat yang dalam 1000 observation, satu saja yang positif. Dan kita kata okey, kita ambil ni. Ataupun kita boleh letak syarat dalam 1000 observation, 500 positif, 500 negatif. So itu sederhana. Ataupun kita boleh ambil syarat imkanur ru'yah dalam 1000 cerapan, 750 positif.
itu kita kata longgar lah. Itu towards ke arah kepastian lah. Jadi syarat dia biasa longgar lah. Kriteria pilihan perlu menjaga purata sinodik, kita sebut dah. Kaedah kekangan dua constraint atau mungkin lebih, dan kriteria dua juga boleh digunakan lah, boleh digunakan. Ini yang saya menyarankan. Dan dijajar dengan amalan takwim dominan, iaitu amalan takwim Gregory, menerima ILDL dan UTC. Orang tahu ni apa, orang Islam tiru bulat-bulatnya, tak kreatif apa. Saya lebih memandang kepada hadis ini ya. Maksud lebih kurang ya. Hikmah adalah barang hilang orang beriman di mana diperolehi dia berhak dengannya. Dan saya menganggap apa yang berlaku international deadline, UTC dan takwim Gregory adalah hikmah yang boleh kita manfaatkan. Okey, kita bicara ILDL. ILDL ini fenomena yang agak baru, fenomena of the 20th century. Kerana sebelum itu tidak diketahui secara secara saintifik lah perkara ini. Diperkenalkan oleh Muhammad Ilyas pada tahun 1980-an semasa beliau bekerja di Universiti Sains Malaysia, dan bagi saya ini adalah sumbangan yang besar kepada takwim global. Findingnya itu menyumbang kepada takwim global. Apa yang dia find? Dia find ada garis pemisah yang bersistem, yang sistematik di muka bumi yang memisahkan rantau boleh nampak dan tak boleh nampak di atas keluar bumi. So, walaupun kita mendengar berita negara ini nampak, negara ini tak nampak, jiran dia nampak, belah sana tak nampak dan sebagainya, kita nampak macam random. Tetapi apa yang beliau telah lakukan ialah beliau telah menggunakan tahun 80-an punya facility, komputer yang pakai card, Fortran dengan card, siapa yang ingat lah. Dia buat program dan dia calculate dan dia buat koordinat bumi dan dia hitung setiap point dan dia mendapati sebenarnya bersistem, walaupun secara amalinya dengar random, negara ni nampak, negara sebelah timur nampak, negara sebelah barat tak nampak dan sebagainya, tapi bila dihitung dia mendapati ada garis yang memisahkan kawasan yang boleh nampak, okey, dan yang tak boleh nampak. So yang bulat-bulat hitam tu tak boleh nampak, yang bulat-bulat putih tu boleh nampak. Beliau lakukan garis ini dengan saiz bulat tu berbeza-beza, bermaksud lebih besar hitamnya di sini, lebih certain lah, lebih yakin ia tidak dapat dikesan, anak bulan tidak dapat dilihat. Dan lebih kecil tu dia dah sampai kepada di sini adalah zone uncertainty lah, ketidakpastian lah, sebab faktor-faktor yang banyak yang akan terlibat. Kemudian dia menjadi bola kecil lah. So ni dah start ada probability untuk dapat kelihatan dan probability itu meningkat di sebelah barat ataupun kiri daripada rajah ni. So kita nampak ada sistem, bersistem. Artinya ada garis pemisah yang boleh decide, sebelah kanan unlikely, sebelah kiri likely. So kalau kita nak buat takwim, contohnya, kalau dah ada orang nampak dekat sini, orang lain semua ni dah boleh kira nampak lah. Sebab dia punya chances adalah lebih tinggi. So ini also give orang kata peluang untuk kita apply pandangan mazhab Hanafi, Hambali dengan Maliki. Kita mana-mana tempat yang nampak, the rest boleh nampak. Kalau kita guna hitungan, kalau boleh nampak di sini misalnya, di Brazil, dan semua tempat kita boleh celebrate kalender awal bulan yang sama. Itu maksud implikasi daripada rajah ni. Rajah ni saya kekalkan, inilah cara yang Dr. Ilyas kemukakan, dan penjelasan ni pun begitu. Saya tiru. Jadi okey. Cumanya kedudukan ini cantiklah dalam graf ni kan.
Tapi bulan depan mungkin garis ini dia berada di tempat lain, di sini misalnya, dan bulan satu lagi di sini misalnya. So dia tidak tetap, disebabkan itu sukar untuk kita adakan syarat yang sempurna untuk semua tempat. Maknanya sentiasa kita memilih kompromi yang terbaik, itu yang kita perlu letakkan dua kekangan tadi. Okay. Inilah tanda perlunya kompromi dalam membentuk takwil. Jadi graf Ilyas tu sudah memberi indikator ini. Dan corak garis, okey, selalu kita tengok macam ni ya. Tetapi ini bukan sahaja bentuk yang dapat dilihat, dia bergantung kepada kriteria kenampakan yang dipakai. Kalau kriteria itu berdasarkan umur, bentuknya lain. Dan sebanyak saya akan tunjuklah nanti. Secara am, kriteria kenampakan imkan ru'yah tidak dapat memenuhi seluruh blok tersebut. Maka terdapat pendapat yang ingin memecahkan takwim hijri kepada dua zon. Jadi 1 Muharram zon 1. Kita nak meeting 1 Muharram zon 1. Walaupun orang itu duduk di zon 2, tapi sebab meeting nak buat di zon 1, dia kena comply dengan tarikh zon 1 dan sebagainya. Jadi saya cuba bayangkan macam mana nak amalkan takwim ini sukar. Okey. Jadi saya dan juga idea kompromi itu tetap berlaku. Nak buat 1 zon kah, 2 zon kah, 3 zon kah, ataupun macam hari ini ikut matlab masing-masing. Semuanya ada komprominya. Okay. So tak dapat lari daripada kompromi. So why 2 zon? Okay. Why not 1 zon saja? So itu saya menerima 1 zon. Pemikiran takwim global harus mencari solusi kepada isu inilah. Okay. Saya membuat andaian ataupun meletakkan asas hujah saya kepada resolusi Istanbul 2016. Nanti saya akan tunjukkan. Okey. Sekarang ni sebab kita bicara International Lunar Deadline, saya nak tunjukkan bentuk-bentuk ILDL. Malaysia, Mabim, negara-negara Mabim, sebelum ini menggunakan kriteria 238. Maknanya hilal hendaklah tidak kurang daripada 2 darjah di atas ufuk dan juga tidak kurang dari 3 darjah di antara pusat bulan hingga ufuk terbenam matahari. So ini ufuk menegak, ini ufuk menegak, ini ufuk tempat terbenam matahari. So semuanya lawan ufuk. Okey, semuanya lawan ufuk. Dan ini akan memberi bentuk garis ILDL yang tertentu. Kemudian ada tambahan syarat. So ini syarat yang ada komposit lah. Ada juga syarat umur tidak kurang dari 8 jam. Daripada mana? Daripada waktu istimak hingga terbenam matahari. So sebenarnya ada 3 benda dalam kriteria ini. Altitude, elongasi dan umur. Kalau kita ambil just altitude dengan elongasi, elongation ialah daripada tempat terbenam hingga kepada posisi hilal. Okay? Macam tu. Altitude ialah daripada tempat terbenam tetapi tegak, kita ukur secara menegak. Jadi altitude 2, so kita draw satu garis 2 dan kita draw satu lagi jarak lengkung ni, jarak lengkung 3 darjah. Okay. So kalau kita combine dua itu, kita akan nampak bahawa semasa azimut kecil, maknanya semasa jarak antara proyeksi bulan ke laut dan matahari ke laut, itu azimut dia, beza azimut dia, semasa ia kecil, okey, semasa ia kecil jarak lengkung 3 darjah dominan. Dia dominan sampai kepada satu tahap altitude pula dominan. So dia ada bentuk. Jadi bentuk akhirnya ialah
macam ni, yang warna hijau ni. Okay. Plus umur tidak kurang daripada 8 tahun. Jadi kita akan lihat kesan 3 faktor ini. Bentuk sudu ni, saya pun tidak tahu nak explain sepenuhnya, tetapi kita dapat lihat bentuk sudu yang mungkin distorted sikit sebab bumi ni globe kan. Kita dapat lihat ini adalah 2 darjah altitude, 3 darjah jarak lengkung. So kita dapat ini adalah sumbangan 3 darjah, ini sumbangan 2 darjah. Apa yang dimaksudkan bila saya lukis garis begini ialah semua tempat di sebelah baratnya dapat melihat hilal. Semua yang tempat di sebelah timur tidak dapat melihatnya. Lebih jauh, lebih sukar. Semua yang ke barat lebih jauh, lebih mudah. Okay. So ini pada fenomena masa 12 April untuk menggunakan syarat 2-3. Okey, kalau kita buat atas globe macam itulah. Bentuk sudu tu ada juga. Sudu bengkok lah. Okey. Kalau kita hanya ambil jarak lengkung saja, sumbangan jarak lengkung ialah macam ni je. Okay. Sebab dia jarak lengkung lawan dengan paras laut. So lepas bawah pada paras laut tu dia hilang lah. Jadi dia takat tu aja. Okay, ini atas globe. Dan ini sumbangan 2 darjah. Maknanya kesan altitude, beza altitude dengan permukaan laut 2 darjah berterusan lah, panjang sampai situ. Maknanya ada negara-negara yang lebih lewat maghrib dia dapat melihat hilal 2 darjah ni lebih lagi lah. So sebelah sini semua dapat dilihat. Ini atas globe. Dan ini adalah umur 8 jam. Jadi kita lihat ini kesan altitude, ini kesan elongation, dan elongation tu samalah dengan jarak lengkung, lebih kurang. Dan ini umur bulan. Kalau kita tengok ini bulan April. Bulan April ni sudah lepas 21st March. Sepatutnya dia straight. Kalau 21st March dia straight. Tapi sebab bumi ini berputar condong, so April ni dia dah mula ke sini. Mei dia akan ke sini. Jun dia akan ke sini 23.5 darjah. So kalau kita combine semua, kita akan dapat bentuk macam ni. So ILDL bagi syarat kenampakan hilal 238 ini ialah macam ni. Jadi semua kawasan di sebelah kiri lebih mudah dilihat dan sebelah kanan lebih sukar untuk nampak hilal. Okey, ini atas globe. Dan saja saya nak tunjuk kalau bagaimana kalau istimak. Kalau istimak ini untuk 9 Julai. Yang tadi tu semua konsisten untuk 12 April. Ini untuk 9 Julai. Garis istimak. Garis istimak ini bulan Julai maknanya sama. Okay? Sama, dia dah condong. Bumi dah condong. So kita akan lihat dia bentuk macam tu kerana bentuk dia berkait dengan siang malam. Sebab istimak itu perlu berlaku sebelum matahari terbenam. So kalau matahari terbenam belah sama, dia akan bengkok sebelah sini. Sebab Southern Hemisphere is winter. Okay, tapi kalau kita lukis atas globe, ni dia mengikut bentuk ini. Bentuk ni. Ini adalah sunset. Kalau kita tengok ni, sunset ni dia lalu ke Yucatan ni. Okay. Kalau kita balik ke sini, dia lalu ke Yucatan. Dia memang menurut bentuk siang malam. Dan kalau atas globe dia straight line. Dia straight line dan dia condong lah. Dia condong sebab bumi sama ni dengan 20 darjah dia condong. Okey, kriteria kenampakan hilal untuk takwim global. Persidangan pada tahun 2016 di Istanbul merumuskan satu takwim hijri global diusahakan. Maknanya conclude kata kita buat satu takwim hijri global. Dan semasa itu ada floating kriteria 5 darjah altitude dan elongasi 8 darjah. Altitude di sini adalah beza altitude antara pusat matahari dan pusat bulan. Dia lain sikit daripada mabibnya. Okay.
Elongasi pun daripada pusat bulan ke pusat matahari. Namun ia adalah kriteria komposit juga. Terdapat satu lagi cara yang jarang diperkatakan, tetapi mungkin lebih baik, iaitu kriteria iluminasi toposentrik. Sebab iluminasi boleh juga kita hitung untuk geosentrik. Untuk tujuan hilal, kita ambil iluminasi toposentrik. Jadi siapa yang nak buat reference, make sure you calculate toposentrik. You calculate geocentric, you get a different answer. Dan dia berfungsi lebih kurang sama dengan 58. Dia boleh kita cari supaya dapat berfungsi lebih kurang sama dengan apa-apa sudut 58 ataupun 364. Kita boleh cari kriteria iluminasi yang dekat dengannya. Okey, kriteria iluminasi ini saya telah propose pada 2016. Ada dua kriteria saya propose. Satu hasil data Malaysia 0.52%. Dan ini hasil data Iran 0.39%. Dan ini adalah kerana mata kita mengesan kontras. So dia berkait dengan sky brightness. So kajian ini kajian sky brightness dan kecerahan hilal. Dan kita menggunakan actual sighting data untuk mendapat nilai 0.52 dan 0.39. So ini ketat pada saya, ini syarat ketat. Dan memang Iran memang rekod untuk hilal yang awal itu dipegang di kawasan Iran, di Isfahan. Dan kita lebih kepada 0.52%. So kalau saya lukiskan kedua-dua, ini adalah iluminasi 0.52% dan ini adalah kriteria 58 yang diambil daripada Istanbul. Kita lihat 58 dekat Afrika macam tu, more in the east central, tetapi dia lengkung dia besar. Jadi starting dia lebih kurang sama, ending dia pun lebih kurang sama. Tapi dia lengkung dia lebih sikit. Syarat iluminasi dia mengikut siang malam. So dia mengikut garis siang malam, dia lebih landai. Dan dia tak ada kink ini. King ini sebab dia ada dua syarat, 5 dan 8. So ini 8, ini kesan 5. Okay? Sebab itu dia ada king. Sementara kriteria iluminasi dia satu line je lah. So seterusnya saya menunjukkan efek lain-lain pilihan iluminasi. Ini 0.39 Iran. Kita lihat dia lalu ke India. Oh, garis ini, by the way, garis ini bukan kriteria. Ini adalah garis. Kalau kita nak uji kriteria, kita boleh uji di kawasan ini. Itu nanti kemudian saya akan sentuh. Ini 0.52, dia dah masuk dia Mekah dan Afrika. Ini bagi tarikh tertentu lah, bukan setiap kali macam ni. 0.6 dia pindah ke barat lagi dan 0.7 dia lagi ke barat. Menunjukkan 0.7 adalah kriteria longgar. Maknanya kalau 0.7 ni kemungkinan dilihat tu lebih besar. 0.52 juga sukar, tetapi adalah di Malaysia banyak penampakan 0.52. 0.39 bagi Malaysia adalah ketat. Tapi juga apa orang kata ketat di tempatnya, iaitu di Iran. Tapi ini kalau kita nak pakai kriteria ketat, kita pakai yang ni lah. Tapi saya memilih kriteria 0.52 untuk saya bina takwim. Okey, ini Turki 2016 dihadiri dan dipengaruhi kuat oleh Dr. Yusuf Qardawi, Head of European Council for Fatwa and Research, bertempat di Dublin, Ireland. Dan apa yang kongres ini putuskan ialah proposed a global Hijri calendar and was approved by voting by the scholars from many Muslim countries, termasuk Malaysia lah. Ini sudah dipersetujui.
it is now expected that ni komen lah, it's not expected that kita boleh mulakan Ramadan dan sebagainya seragam worldwide. Tapi yang pentingnya adalah apa yang dipersetujui adalah satu takwim, bukan dua, bukan zone 1, zone 2. The world as a whole is one zone. Maknanya ada satu takwim saja. Itu maksud, itu keputusan yang besarlah pada saya. Dan apabila saya membina takwim based on one zone, saya mengambil support daripada keputusan Kongres ini. Okey, ini antara perkara nak tunjuk macam mana garis-garis LDL yang berlainan ini terletak pada satu tarikh. Okey, saya memilih tarikh 9 dan 10 Julai 2021, iaitu 28 dan 29 Zulkaidah. Sebab 29 itu hari ru'yah untuk bulan Zulhijjah. Okey. So, ini 28 Zulkaidah, ini 29 Zulkaidah. Okey. So, ini 9 hari bulan 7, ini 10 hari bulan 7. Maknanya, this is yesterday of this one. Saya tak boleh nak ubah dah. Sebab yang ni bila dah flatten the dua map ni, dia dah melekat dah, tak boleh nak ubah. Sepatutnya saya berharap nak letak 9 sebelah sini. Sebelum tak boleh dah. So tak apa, kita ambil note. Yang ni yang lebih awal, ini the next day. Garis hitam ialah garis ijtima'. So ijtima' berlaku semalam lah, 9 hari bulan. Okay? Dan across America. So Amerika dah ada ijtima' dah. Garis hijau ialah garis 3 jam selepas ijtima'. Okay? Still yesterday. Tetapi kita lihat bahawa di kepulauan Fiji, Tonga dan sebagainya, dan juga di New Zealand bawah ni, semuanya sudah mengalami ijtima'. Dan semuanya sudah mengalami 3 jam selepas ijtima'. Dan di sini warna turquoise ni, ini adalah syarat imkan ru'yah Malaysia Mabins lah, Mabins yang lama, 238. So dia sambung kat sini, dia mari kat sini dan dia shape macam tu lah, shape memang pelik sikit. Tapi kira Malaysia kira kalau pakai kriteria 238, Malaysia sudah 1 Zulhijjah. Tetapi kalau pakai kriteria 364, kriteria baru, dia tidak lagi, belum lagi, tidak visible di Malaysia. Ini imkan ru'yah menggunakan kriteria mana dia? Kriteria ni 3 dan 4. Saya harap semua faham lah saya cakap ni, sebab saya difahamkan ada siri pertama yang telah diuraikan perkara ni. Dan yang warna merah ni ialah kriteria Turki ya, 58. Okey, 5 degree dan 8 degree. Dan yang warna pink ini adalah kriteria iluminasi 0.6. So kita dapat lihat kedudukan. So kalau kita ambil kriteria, contohlah kita ambil kriteria 0.6, test di sini, okey, kemungkinan besar sebelah Tonga, Fiji dan sebagainya sudah ijtima'. Okey. So itu satu situasi yang baiklah, satu pertimbangan yang baik. Maknanya di sini kita pakai kriteria conjunction dan di sini kita pakai kriteria 0.6 sebagai contoh. Okay, itu yang saya telah sebutkan. Okey, di Turki tidak disebut constraint or unconstrained. Okay, so saya assume dan saya boleh lihat ada yang menggunakan kaedah unconstrained. Maknanya di mana saja asal ada garis 58 ini, besok tu kira new month. Okay. Cuma kalau kita tak constraint, kita boleh kembali ke sini. Kalaulah ijtima' berlaku di sini, berlaku di sini. Okay. Kemudian syarat 38, 364 berada di sini. So dah nampak dah. So di sini dia lebih besar. Dan ada kemungkinan di Amerika semalam dah nampak dah. Okay. So itu yang kita bimbangi.
bahawa kita tak mau ada tempat pula dia nampak the second moon. So itu yang saya huraikan di sini. Jadi kriteria unconstrained ni dia akan terapung. Dia ada di mana-mana saja dan asal ada saja. Ini contoh. Ini untuk Julai 10, 2021, Zulhijjah 1442. Dia ada di sini. So kita kata ya besok. Besok kita satu Muharram. Okay. Yang ni. Satu Ramadan. Dia ada kat sini. Okay. Besok satu Ramadan. And then, ada di sini. Ini besok satu Syawal. Jadi wherever it is, it's not tidak constraint. Selagi dia ada, kita kira. Jadi saya tak dapat buat ini untuk ratusan tahun lah. Saya buat by hand. Saya menggunakan rajah yang disediakan oleh Khalid Shaukat dan saya buat hitungan di sini. Ini terlalu halus. Tapi yang penting saya nak tunjuk di sini. Saya mendapati periodnya adalah 29.537, which is close enough lah, 29.53. Okay, 7 ni kalau kita ambil banyak lagi mungkin dia match, mungkin dia tak match. Okay, tetapi itulah dia isu floating dan ini kita boleh dapat. Itu yang saya maksudkan, kita cuba abuse sistem ini. Dia sangat robust. Dia cuba juga dapat benda ni, figure ni. Cuma saya tak pasti ujung-ujung ni sama ada dia comply atau tidak. Itu kena buat banyak lagi lah. Okey, dan juga menimbulkan persoalan di sini. Contohnya pada tarikh ni, tarikh 26 Februari ni, garisnya berada di sini, di atas laut. Kita nak terima tak ini sebagai kenampakan untuk everyone else? Itu kena jawab. Maknanya itu persoalan. Sebab dia unconstrained. Ataupun di sini pada 9 September. Jadi dalam saya membuat jadual ni, saya menerima. Sebab saya kata ini jadual unconstrained. So saya kata yang ni kita pakai, yang ni kita pakai, yang ni pun kita pakai. Walaupun tidak ada penduduk di situ. Tapi bagi mereka yang nak pakai unconstrained, dia boleh develop kalender dan kita boleh bandingkan. Dia kena clarify lah. Sebab kalau dia start kata kena ada di kawasan tanah, dia sudah constraint dah. Dia sudah letak constraint. Sama macam saya letak constraint. Cuma constraint kami berbeza. Itu saja. So kita lihat kesan kalender constraint pula. Constraint saya letak kawasan kepulauan Tonga dan sebagainya itu mesti dah bulan lahir. Dan di tempat lain di sebelah barat mengambil koordinat minus 30 dan 0 darjah, itu mesti syarat 0.52%. Okay. So saya test dekat sini, ada cross kat sini, saya test kat sini dan saya test dekat sini, dua tempat. Di sini saya test syarat ijtima' dan di sini saya test syarat 0.52%. Jadi ini semua unconventional. Sebab selalunya orang ambil satu kriteria dan test satu tempat. Tapi dalam kes global, kita tak boleh apply satu kriteria. Cuma kita constrain, kita kata semua tempat mesti bulan dah lahir. So kita test dekat ujung ni, ijtima'. Dan di sini mesti dapat dilihat. So bukan maksudnya akan dapat dilihat di sini. Dia akan dapat dilihat di mana-mana saja di selepasnya. Ini perinciannya saya skip. Okey. Tetapi kalau kita memilih satu titik untuk test, kita boleh menghadapi situasi yang seperti dalam rajah ini. Saya harap anda dapat melihat dengan clear. Ini adalah kriteria elongasi 8 darjah. Dan ini adalah satu garis longitude minus 60 darjah. Okey. Kalau kita memilih titik ini, contoh, kalau kita memilih titik ini, hilal tidak kelihatan mengikut syarat imkan ru'yah. Tetapi kalau kita memilih poin di atas ini, hilal kelihatan kerana hilal poin ini berada di sebelah kiri ataupun di sebelah barat daripada garis ini.
Begitu juga di sebelah ini ya, point ini macam tu juga. Tetapi kalau kita memilih satu point, kita mungkin terlepas. Disebabkan itu, pembaikan akan datang yang saya akan ambil ialah saya akan letakkan garis dan test pada garis itu, bukan pada satu point. Setakat ini saya test pada point saja, tetapi untuk pembaikan saya akan letak garis. Idea garis ini telah pun dipropose 2014. We propose an unconventional reference for calendar construction that is based on a line instead of a point. Okey, tadi saya sebut rujukan dekat Fiji dan dekat Atlantik ya. Tapi orang bertanya mengapa tak pakai Mekah kan? Sentimental value dan Mekah kalau tengok pun dekat-dekat tengah, somewhere in the middle of the globe. On the way kita draw map lah. Kita boleh draw map cara lain, tapi sebab taburan laut itu orang letak landmass begini, dan it turns out that Mekah ada sampai in the middle. Itu menarik lah. So saya buat perbandingan takwim. Satu takwim menggunakan dua titik, Fiji dan Antarctica, Atlantic dekat Brazil tu, minus 30 degrees west. Dan satu lagi menggunakan Mekah untuk 500 tahun. Tapi ini panjang lah. 1 hingga 10 naik sampai 6,000 lebih. 6,194 points semuanya. So hasilnya kita akan lihat nanti which is good. And yang Fiji Atlantic menggunakan dua kekangan, di Global Mekah menggunakan just Mekah saja as reference. Dan yang warna merah ni, dua-dua side ni adalah apabila mereka melepasi syarat 0.52%. Dan di sebelah kanan ini ialah sekiranya ada beza kalender antara kalender Global Mekah dengan kalender Global dua kekangan PG Atlantic. So semuanya plus, saya dah survey dah. Semuanya plus, maknanya kerapnya Mekah lebih awal sehari. Okey, ini contoh hasil lah yang mana kita nampak Mekah lebih awal, kerap juga. Apa yang saya nak cakap kat sini? Okey, apa yang saya nak ceritakan di sini ialah untuk sebelah Fiji Atlantic, kita ada visibility criteria di Fiji dan visibility criteria di Atlantic, dan kombinasi itu kita ada global visibility. Perlu dua-dua ini positif, barulah kita kata ada satu hari bulan tu next day. Kalau tidak, no. So no is no, yes. Ada tak yes no? Ada. Mungkin tak ada dalam listing ni. Tengok yang sebelum ni. Tak nampak. Tapi ada yes no. Jadi yes no pun kita tolak. Jadi hanya yes maknanya Atlantic nampak, Fiji nampak, barulah kita kata yes. Di Mekah kita tak ada dua kriteria, kita ada satu saja. Mekah nampak atau tak nampak. Ini saja saya buatkan sebagai perbandingan. Satu kriteria dengan dua kriteria. So kalau macam 1.4 ni tinggilah, boleh nampak. Jadi dia punya thresholdnya ialah 0.52. Yang warna merah itu sama macam ni, exceed the threshold. Dan for interest, untuk 3 tarikh utama baru ni, Ramadan, takwim global dua kekangan, Ramadan adalah 3 hari bulan 4. Dan juga Mekah pun 3 hari bulan 4. Tetapi Syawal 2 hari bulan 5, sama juga. Sini pun 2 hari bulan 5. Dan Zulhijjah
1 hari bulan 7 dan 1 hari bulan 7. So sama kenapa Syawal 25? 25 kenapa dia kata beza? Oh no. Oh no. Tak ada beza, tak ada beza. Yang ni silap ni. Sekejap. Oh, alright. Yang ini yang Mekah. Okey, yang ni yang Mekah. Yang Mekah 35. Yang ini color purple ni ialah ni. Purple is Atlantic Fiji, hijau ialah Mekah. So saya tarik ni, saya tarik yang ni, saya letak kat sini, so itu yang maintain purple. Jadi memang ada beza untuk Syawal. Mekah 3 hari bulan, Fiji Atlantic 2 hari bulan. So ada beza 1 hari. Itu tak penting sangat beza 1 hari tu. Pentingnya yang mana yang kita nak, yang kita setujui dan yang mana yang lebih robust, lebih robust. Okey, kita nak tahu itu. Kita lihat kedua-duanya memenuhi tempoh sinodik. Tempoh sinodik ni kalau saya ambil daripada Britannica 29.530588. Untuk Fiji Atlantic dan Mekah identical 29.530557. Ini untuk 500 tahun. Tak tahulah berapa banyak lagi baru dia nak boleh sama, wallahu alam. Saya pun tak pernah cuba. Tapi ini kira sangat apa ni, sangat accurate lah. Error of 0.00005 sen. Okay, so kita boleh kata bahawa dua-dua ini syarat sinodik, tempoh sinodiknya okey. Kemudian kita nak lihat sebelah sebelah timur, iaitu Fiji Atlantic. Kriteria Mekah dengan kriteria Fiji Atlantic berapa banyak bilangan berlaku sebelum istimak. So kalau Fiji Atlantic, sebab kita dah set dah syarat tu, kita dapat 0 lah. Sebab semua mesti istimak dulu baru kita boleh pertimbangkan sebelah barat. So tak ada. Tetapi di Mekah, sebab kita ambil 1 point saja dan kita set 0.52, kita dapati about 19% of tarikh 1 hari bulan itu jatuh mereka belum istimak lagi. Okay. Mereka belum istimak tu mungkin mereka 1 jam sebelum istimak. Ataupun mungkin 10 jam sebelum istimak. It can be anything because the deadline is dateline is changing. Okay. Tetapi kalau kita ambil sebelah timur ya dan sebelah barat no, ini sebelah timur is Fiji dan sebagainya, sebelah barat is Atlantic. Kalau untuk dua kriteria, kita ada situasi di mana East kata yes, West kata no. Payah nak bayangkan, tapi boleh berlaku. Dan kalau ambil kriteria Mekah saja, pun begitu juga. Walaupun dia single point, saya just test juga untuk East. Jadi banyak juga yang East kata yes dan West kata no. Ada 12 minit lagi, Dr. Halim. Dah nak habis dah. Okay. Jadi ini contoh contoh macam mana boleh berlaku. East kata yes, West kata no. Boleh berlaku. Ini kriteria eliminasi zero, maknanya conjunction. East nampak. Tapi tengok West, garis 0.52 berada di sini. So kita test dekat sini. Memang tak nampak. Itu proof lah, kata can happen like that. Okay, ini adalah perbandingan MABIMS baru dengan takwim global. Saja suka-suka lah. Perbandingan ini tak ada makna apa sebab kita nak go global, kita tak boleh duk ambil kita punya lokal punya, kita kata global semua kena ikut kita. Memang kita kena bersedia untuk ada perbezaan dan memang ada perbezaan. Okay, so takwim global 3 hari bulan April, hari raya 5 hari bulan April.
No, ini takwim, sorry. Ini takwim kita. Takwim 364, takwim baru Mabin. Puasa 3 April, Raya 5 Mei dan Zulhijjah 1 Jun. Dia ada berbeza dekat sini lah. Okay. Jadi takwim 2 kekangan, Mekah menjadi rujukan. So tadi kita kata Mekah dengan 1 kekangan. Bagaimana sekiranya Mekah menjadi rujukan dan 2 kekangan? Kita boleh buat. Tetapi untuk Mekah, mungkin kita kena ubah syaratnya kepada 0.35%. Ini kerana kita berdasarkan data lah. Kita lihat bila dia tak sama, kita lihat bila dia tak sama, dia adalah 0.3 something. Kalau kita nak bagi dia sama, kita kena angkatkan ini dan seterusnya lah. So kita boleh decide based on data untuk kita nak jadikan Mekah sebagai rujukan. So itu open question, boleh. Jadi kita mencari solusi yang kukuh, yang make sense, yang semua bersetuju. Jadi penutup, Cikgu Kasim nak tutup dah ni. Masa berlalu pantas, 2016, sekarang dah 6 tahun dah. What happened tu the Kongres, what happened to the kelulusan, memang belum ada proper adoption lagi. Tetapi perkara itu in the air dan orang start buat. Kita tengok Khalid Shaukat, dia dah pasang 58 dalam dia punya ILDL. So maknanya ada inisiatif. Dan untuk kali ini saya nampak kebetulan Australia dengan USA dan juga banyak negara-negara Arab comply dengan 58 yang Turki tapi tak tahu kebetulan ataupun by design. Masalah antaranya mengapa take so long, antaranya ialah kerana tiada keberanian on wait and see dan sebagainya. Dan juga tiada kemampuan saintifik yang mantap lah untuk kemukakan cadangan dengan data dan analisis. Kena ada tools dan sebagainya lah. So kita kena bina tools ini. Dan ready untuk enter into discussion, dialog dan sebagainya untuk membuktikan atau mencari sistem yang terbaik. Dan kalau boleh kita terbitkan takwim 10 tahun supaya dapat dilihat dan dikaji dan sebagainya lah. Memerlukan peruntukan keuangan, yang tu siapa nak bagi kita pun tak tahu. Dan kita harap kerajaan menyokong inisiatif ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf kalau ada kesilapan dan keterlanjuran. Dan saya kembalikan kepada saudara pengerusi Dr. Kasim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Persemadia Dr. Abdul Halim di atas perkongsiannya tadi, satu perkongsian yang menarik, bagaimana idea daripada pandangan sains untuk membentuk satu takwim hijrah global. Jadi kita ada sedikit masa lagi, jadi boleh kepada peserta untuk kemukakan soalan kepada ahli panel, Dr. Abdul Halim. Kalau ada, boleh bertanya terus ataupun juga boleh tulis di ruangan sembang ataupun chat. Jadi silakan Jadi tentang idea yang dikemukakan oleh Dr. Halim tadi. Jadi sekiranya saya cuba mulakan dulu pertanyaan. Tadi doktor ada sebut tentang iluminasi dengan 0.52 berdasarkan kajian. Saya nak dapatkan penjelasan tentang 0.52 itu adalah adakah berdasarkan kepada penglihatan mata kasar ataupun dengan menggunakan alat optik. Sebab dengan mata kasar dengan alat optik mungkin ada sedikit perbezaan. Mohon pencerahan sikit di situ, Doktor. Okey, kita mengambil data dalam repository JAKIM. Kalau 0.52 Malaysia, semua data Malaysia, banyak data
ada yang JAKIM letakkan, yang telah JAKIM laksanakan bersama dengan Universiti Malaya, JUPAM, dan mungkin lagi ada pihak lain. So kita lihat kenampakan data itu dan kita mencari padankan dengan tahap kecerahan langit dan juga kita bandingkan dengan ketebalan cahaya bulan. Dan daripada situ kita conclude bahawa threshold untuk data cerapan di Malaysia ialah 0.52. Jadi semuanya adalah dengan mata, tetapi ada yang melalui alat optik, bukan melalui CCD atau apa. Maknanya the final detector adalah human eye. In between ada yang menggunakan alat theodolite ataupun teleskop, dan ada yang selalunya dengan alat lah, selalunya dengan alat. Okey, terima kasih Dr. Kemudian ada satu soalan di ruangan Lembang, ruangan chat ini. Ada Jais ya. Soalannya bunyi begini, adakah kriteria imunisasi pernah diaplikasi di mana-mana kriteria ataupun oleh penyelidik? Saya buatlah. Saya antara penyelidik yang menggunakan kriteria ini. Saya tak familiar lah dengan orang lain yang menggunakan kriteria ini, tetapi perbincangan student saya masa dia buat ni, dia ada juga bincang dengan Odeh kalau tak silap, dan Odeh yang mencadangkan topocentrik, which kita agree lah, topocentrik adalah yang betul. So maknanya ada orang lain juga yang berfikir sama, tapi sama ada diterjemahkan hasil cerapan kepada iluminasi itu saya kurang pasti. Okey, nampaknya ada soalan daripada Tuan Syed Kamul Zaman, nampak dah angkat tangan tu. Silakan Tuan Syed, kemukakan soalan kepada ahli panel Dr. Abdul Halim. Tak dengar Tuan Syed, buka mic. Tak dengar lah. Okey. Halo? Okey. Okey, dengar. Kena dekat. Okey. Okey, saya nak mengucapkan syabas kepada Dr. Abdul Halim atas satu persembahan yang baik dan menarik, dan ini menunjukkan usaha untuk membina takvim global. Ini suatu usaha yang diasaskan di Malaysia pada peringkat awal dan berterusan dah. Saya nak tanya sikit berkenaan dengan kriteria illumination ni dah. Dan adakah doktor buat perbandingan di antara illumination 0.5% dengan kriteria 58, dan ada perbezaankah di antara dia punya visibility-nya? Pasal saya nampak dari segi illumination ni agak menarik kerana kita memang nak ru'yah lah. Ru'yah kita nak nampak hilal tu. Dan nampak hilal tu bergantung kepada illumination. Dan yang lain tu dari segi altitude dan jarak lengkung apa semua tu, itu adalah kriteria yang secondary criteria lah. Primary criteria is the illumination. So saya nak tanya ni, sama ada illumination ni is robust kalau berbanding dengan kriteria yang lain tu. Dan observation data lah, sama ada kita ada banyak data kan untuk membuktikan bahawa illumination ni dapat kita gunakan. Tapi soalan asas saya iaitu berkenaan dengan illumination dengan perbanding dengan 5.8 lah. Terima kasih. 5.8 ialah yang merah ni, merah ni. Dan illumination 0.6. 0.52 akan lebih dekat lagi. Sebenarnya antara 58 dengan 0.52% adalah dekat. Dan pada saya suka replace dengan illumination, sebab illumination dalam hitungannya sudah take into account
the size of the moon, which means distance of the moon. So selalunya kita ambil geometri 3, 6 dan sebagainya, kita hanya ambil semua projection kepada infinity ya. Kita tak ada ambil kira distance. Tetapi bila size of the moon come into play, then kita sebenarnya juga telah mengambil kira distance. So dia syarat dia of course simple sebab dia tidak jadi macam komposit macam ada ekor-ekor ni king ni semua ni tak ada. Dia akan mengikut malam. So kalau bentuk malam dia begitu, saya tunjuk ni nampak ke skrin? Nampak. So dia Ada akan ekor itu. dia akan follow ikut siang malam. So which is pada saya sebab kita test kriteria pada terbenam matahari, and so setakat ini saya nampak banyak advantage menggunakan iluminasi. Dia telah mengambil kira faktor-faktor lain secara orang kata apa indirect sudah masuk dalam tu, dan dia boleh kita setarakan dengan yang biasa macam ini ya. Kalau syarat ini 364 ni dia dekat dengan 0.39. Semua saya tak lukis kat sini tapi daripada pengalaman lah sebab saya dah tengok banyak sangat garis-garis ini, dan saya berani katalah yang ini dekat dengan 0.39 dan ini dekat dengan 0.52. Okey lah, Tuan Syed. Menjawab soalan? Okey, terima kasih. Terima kasih. Sama. Terima kasih kepada Dr. Halim, dan masa kita pun sudah sampai, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta-peserta yang telah sudi bersama dalam siri wacana ini. Siri Wacana Falak, anjuran bersama Persatuan Falak Syar'i Malaysia, Akademi Falak Malaysia dan Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi daripada persembahan tadi saya dapat rumuskan bahawa idea dan usaha ke arah takwim global ni telah pun dimulakan, digerakkan. Bahkan Malaysia juga terlibat di peringkat awal dalam usaha ke arah pembentukan takwim global ni. Jadi semoga negara-negara Islam dan komuniti Islam supaya memandang ke hadapan untuk menjadikan takwim global ini menjadi satu realiti. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ahli panel Dr. Abdul Halim Abdul Aziz. Terima kasih kepada semua pihak, pada Persatuan Falak Syar'i Malaysia, Akademi Falak Malaysia dan Institut Alam dan Tamadun Melayu. Sehingga berjumpa lagi dalam siri Wacana Falak dan siri yang akan datang. InsyaAllah kita akan umumkan selepas kita mendapat tarikh dan waktunya yang sesuai. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.